Hai geng, kita masih dekat kampung lagi. Okey, demam sikit ni. Okey, kita nak bagi manusia yang tengok aku punya video ni bagi boleh berfikir. Dan semalam aku ada tengok live pejuang punya geng, parti pejuang punya geng, parti UMNO punya geng, dan aku berfikir, dan kalau PKR yang Pakatan Harapan punya ni memang hari-hari aku akan tengok lah. Okey, sekarang ni aku punya fikiran, aku punya penilaian. Ini negara asalnya sebelum Malaysia adalah tanah Melayu. Ini Malaysia berasal daripada Melayu punya tanah, Melayu punya negara. Orang Melayu punya ekonomi, orang Melayu punya jasa, orang Melayu punya titik darah berusaha untuk nak merdekakan negara. Tapi setelah 60 tahun diperintah oleh UMNO Barisan Nasional, setelah 60 tahun Tun Mahathir berpuluh-puluh tahun, UMNO Barisan Nasional Najib belasan tahun lah apa semua kan. Aku nak tanya sebab apa? Orang luar negara, bukan orang orang luar negara. Orang bukan Melayu dapat jadi billionaire Malaysia. Nombor satu sampai nombor 5 semua bukan bangsa Melayu. India, China. Siapa yang buka jalan supaya mereka ni kaya raya di dalam Malaysia? Siapa yang bagi jalan kepada muka-muka billionaire ni supaya mereka kaya raya di dalam Malaysia? Mereka membawa pelaburan, mereka berniaga di dalam Malaysia. Mereka buat sampai mereka boleh jadi billionaire. Kerajaan UMNO 60 tu seronok lah sebab muka-muka mereka akan bayar cukai berbilion. Mereka akan bayar cukai perniagaan, cukai segala makna berbilion setahun untuk satu kepala, untuk satu orang. Di antara bilion-billionaire tu. Tapi, billionaire yang hebatnya, billionaire yang Melayu tu adalah anak Mahathir. Dan juga ada, siapa nama Roti Gardenia tu? Astaghfirullahaladzim, lupalah. Okey, barulah orang Melayu kita. Okey. Apakah kerajaan UMNO selama berapa puluh tahun ni membantu Melayu? Adakah Tun Mahathir dia duk cerita lah macam lah. Dia punya headline, dia punya tajuk semalam adalah Melayu. Tara mana depa tolong Melayu? Kita nak tanya, tara mana hang tolong Melayu? Ni parti-parti UMNO Lok Madam lah apalah apa semua ni. Tara mana hang tolong Melayu? Sebab tu di dalam satu negara, di dalam satu pemerintahan, di dalam satu-satu kita boleh tengok negara-negara lain yang membawa isu perkauman, yang membawa isu agama, kita boleh tengok kebanyakan negara tu semuanya teruk-teruk. Percaya? Hampa tengok macam Afghanistan, kita pun ada dengar juga depa ada bawa ini yang nak bawa isu agama, ini yang nak bawa ini hak yang nak bawa Yahudi punya geng, ini hak yang nak bawa Amerika punya geng, dalah huru-hara negara depa. Kita boleh tengok macam Indonesia sebelum Jokowi, huru-hara negara depa. Dan apabila depa tukar pemerintah, depa tukar menjadi yang lebih baik, yang tak bawa agama, yang tak bawa isu bangsa, dan dia bantu semua, dia naikkan martabat orang Melayu kita boleh jadi billionaire lah bye. Cuba fikir lagi mau sokong, lagi mau angkat orang-orang yang duk jajah Melayu berpuluh-puluh tahun. Dia naik jadi Perdana Menteri, puak-puak ada anak beranak dia naik jadi duduk di dalam jawatan negeri ke, di bawah persekutuan ke. Siapa yang senang? Han tak ingat ke Tun Mahathir dia jadi pemerintah 22 bulan. Dia boleh kata apa dekat Melayu.
Dia boleh kata apa? Melayu malah lah, Melayu jangan bagi muka lah, apalah. Janji manifesto. Dan sekarang ni Pakatan Harapan kena hadap tau. Dengan atas kata-kata dia. Dan orang UMNO mereka akan terus menjaja kata Pakatan Harapan yang kata macam tu. Sedangkan Tun Mahathir yang kata macam tu. Tak ada orang Melayu kita, tak ada orang-orang di dalam Pakatan Harapan di AP Amanah PKR yang berkata-kata seperti mana Tun Mahathir kata. Hampa faham tak? Kalau hampa lawan, kalau siapa-siapa dia lawan, tegak, kira macam tegak Tun Mahathir, confirm kena pecat ataupun dinasihatkan, kira suruh, kira macam letak jawatan seperti siapa nama tu? Hak yang Johor, nama apa tu? Astaghfirullahalazim, nama apa? Yang Menteri Pendidikan zaman Pakatan Harapan tu. Astaghfirullahalazim, yang dia daripada satu dia kira macam dia masuk PKR. Kan? Okey, dia pun dinasihatkan untuk letak jawatan dan dia letak jawatan. Sama seperti Tommy, kira macam Tommy Thomas. Apabila Tommy Thomas dia ada salah faham dengan Tun Mahathir, Tommy Thomas pun letak kira macam letak jawatan. Cuba hampa fikir tengok. Kalau lawan orang tua hampa kena ingat, kita dalam Malaysia tak boleh angkat orang terlalu tua, sebab kalau kita lawan dia, kita tegak dia mudah terasa hati. Macam tu level-level mak bapak kita apa semua kan. Sebab itulah makin tua mak ayah kita kena makin hormat. Sebab bila macam kita mengguriskan hati orang tua kita akan lagi terasa. Jadi sebab tu orang tua tak boleh duduk di dalam pemerintahan. Bukan zaman Nabi kita tahu kan, Nabi betapa hebatnya Nabi, betapa serinya ilmu yang Allah bagi kepada Nabi, kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali kan. Jadi kita fikirlah lagi mengangkat ke orang yang mengkayakan anak-anak bini dia kan, orang UMNO. Adakah orang UMNO miskin-miskin punya habaq mai? Ada kan, yang duk naik rumah buruk-buruk punya ada. Kan, semua rumah hebat-hebat lah. Kan, dulu daripada makan, daripada duduk di dalam politik, daripada umur belasan tahun, daripada puluhan tahun sampai dah 30 tahun, 40 tahun duduk dalam politik sampai kaya raya. Kan, sampai hebat. Sebab apa? Disebabkan dia duduk di bawah kerajaan. Macam Lokman Adam, kita pun tahu dia tu dulu presiden jasa tau. Jasa peruntukan untuk satu jasa punya ni. Sekarang ni kan Jekom Muhyiddin peruntukan 80 juta tau. Lepas tu baru turun 40 juta. Kan? Zaman Lokman Adam Allahu'alam berapa puluh juta tau. Kita boleh tengok perubahan kehidupan dia. Macam makin susah kan makin senang. Dan apabila mereka kalah, mereka tak jadi kerajaan, hidup mereka je susah. Hidup macam hidup kita rakyat, kita makin steady. Dah GST tak ada. Dan GST pun tak ada, kita punya cukai pun kita tak perlu banyak teruk-teruk. Jadi fikirlah geng, jangan sokong UMNO, jangan sokong pejuang, depa dah tak ada guna lah kan. Kita boleh tengok macam PAS pula kan, kita boleh tengok macam mana PAS dia jawab soalan-soalan dekat untuk rakyat Kelantan kan. Hari ni kira macam Sanusi pula Kedah pula, dia minta maaf sebab itulah dia ada penasihat kan. Setakat buat wayang, kita pun boleh buat wayang kan. Sebab itulah ada kira macam penasihat ni lah yang akan bagi arahan kan. Kita tak boleh cakap apa, sebab dia waktu zaman Ustaz Azizan, Sanusi adalah penasihat kepada Ustaz Azizan. Jadi dia tahulah semua tu. Apa jangan diperbodohkan. Tapi sekarang ni bagus jugalah dia minta maaf, minta ampun apa semua kan. Sebab dulu dia ada dengan Ustaz Azizan. Kita tak mau burukkan arwah Ustaz yang macam Ustaz Azizan, tapi sekurang-kurangnya Sanusi tu dia tahu kan. Jadi itulah orang cakap, kita ni, kehancuran dalam Malaysia ni bermula daripada tangan kita. Dan apabila kita salah pilih kan, akan naik tangan-tangan pimpinan-pimpinan. Pimpinan-pimpinan ni mereka ada kuasa. Mereka ada pula kuasa untuk tangan mereka lah untuk luluskan macam-macam. Dan bila tangan mereka dapat luluskan ni, tangan-tangan excavator, tangan-tangan tokel-tokel balak apa semua ni yang akan buat kerja. Jadi bermula daripada tangan kita. Dan kita kena ubah sekarang ni. Walaupun hari ni biasalah kan, bila dah dekat PRU ni macam-macam wayang lah ada kan. Okay, tolong bagi tahu kat mak hang, pak hang, tok hang, tolong subscribe aku punya channel lah
tekan button merah, tekan button, tekan loceng kalau nak tahu segala mak nenek. Aku memang 24 jam aku duk dengar. Bukan aku duk dengar politik sentiasa, aku pun dengar macam-macam enggak kan. Tapi sekurang-kurang isu harian tu memang aku akan dengar dan aku akan hadam. Assalamualaikum.